Dalam internet, di kalangan majoriti orang merasakan diri mereka bijak berbahas. Pendapat dan reaksi dikeluarkan sewenang-wenangnya dipertahankan dengan keras seandainya kita dikritik. Senang cerita, tidak ada orang bodoh dalam internet, semuanya bijak-bijak belaka. Tetapi, dari segi kajian fisiologi, terdapat beberapa ciri yang membezakan orang yang bijak dan orang yang tidak mampu berfikir dengan baik. Sifat-sifat ini pula mampu dikenal pasti dengan mudah, asalkan kita mampu menyelami diri. Berikut adalah 5 petanda paling jelas anda mempunyai IQ atau kemampuan berfikir yang rendah. Yang pertama, tidak mempunyai daya ingin tahu yang tinggi. Kanak-kanak mempunyai satu sifat yang sepatutnya dipupuk sejak kecil, iaitu rasa ingin tahu terhadap semua perkara. Masih ingat tak bagaimana setiap perkara baik, kecil atau besar mampu mengakibatkan kita tertanya-tanya semasa kita kecil? Malangnya, lama-kelamaan usia yang meningkat mengakibatkan kita kurang rasa ingin tahu. Mungkin disebabkan tekanan hidup serta masa terbatas, kita mula rasa kurang nak ambil pot tentang perkara yang kita anggap tidak penting, sebaliknya hanya gemar menumpukan kepada perkara yang rutin dan biasa. Seseorang yang mempunyai IQ rendah tidak lagi berminat untuk tahu perkara baru, enggan bertanya serta cukup berpuas hati dengan apa yang telah diketahui mereka. Mereka merasakan apa yang mereka tahu sudah memadai dan mencukupi untuk mereka meneruskan hidup. Yang kedua, berfikiran sempit. Salah satu masalah yang sangat ketara di kalangan netizen adalah masalah bagaimana sempitnya pemikiran kita dalam menerima sesuatu perbezaan pandangan yang baru. Kita gemar berpaut kepada kepercayaan yang telah kita pegang. Seseorang yang lemah IQ-nya gagal untuk mengetahui perkara yang perlu diperbaiki, sama ada melibatkan perangai peribadinya atau hubungannya dengan orang lain. Sebaliknya, suka untuk terus menunding jari sekiranya sesuatu isu berlangsung tidak seperti yang dia harapkan. Ada masanya sesuatu perkara itu cukup mudah diterjemahkan sekiranya kita meletakkan beban ke atas diri kita sendiri, membolehkan kita tahu apa patut yang dielakkan di masa hadapan dan cara memperbaiki apa yang telah rosak. Orang lemah fikiran pula terus kekal dalam kotak mindanya, enggan untuk menyalahkan secuit pun dirinya, malahan akan terus kekal bertindak keras menyerang mereka yang dirasakan bertanggungjawab terhadap nasib buruk menimpa dirinya. Yang keempat, terlalu berfikiran fantasi. Dalam isu politik khasnya, kita dapat melihat bagaimana ramai netizen mengeluarkan pendapat-pendapat dan permintaan yang ada kalanya tak masuk akal. Dia mahu itu, dia mahu ini, dia mahu hidup senang, tetapi realitinya semua permintaan itu teramat sukar untuk digapai. Apa yang sangat menyedihkan, individu-individu seperti ini meletakkan beban tanggungjawab memenuhi fantasi sendiri kepada pihak lain seperti kerajaan, parti politik, ahli politik atau sesiapa sahaja yang diidolakan mereka, tanpa mahu mengakui perubahan utama perlulah datang dari diri sendiri. Seseorang yang mempunyai fikiran fantasi ini mempunyai satu bentuk impian utopia yang mereka harapkan dapat dibentuk, memberikan mereka lonjakan hidup diharapkan mereka. Lebih menyedihkan, sekiranya apa yang mereka hajati itu gagal atau dikekang perancangannya, individu berfikiran fantasi ini akan mudah naik berang serta kembali kepada sikap menyalahkan orang lain yang dikatakan menjadi punca fantasinya gagal dilaksana.
Yang kelima, berfikiran hitam atau putih. Semua situasi mempunyai bermacam cara untuk kita melihatnya. Tetapi bagi individu berfikiran lemah, mereka hanya mampu menelaah sesuatu berdasarkan kepada pegangan hitam atau putih. Jika dia pilih hitam, yang putih salah. Jika yang dia pegang putih, siapa yang melihatnya hitam dilihat perlu diperbetulkan. Seperti kami sudah tegaskan di atas, perbuatan paling senang dalam memperbaiki kemampuan kita berfikir adalah dengan kembali berpijak di bumi nyata. Jika realiti yang positif tidak membenarkan kita terlalu mengharapkan fantasi atau menyempitkan fikiran, pemikiran hitam atau putih juga perlulah berpaksikan kepada dunia nyata. Ada berjuta-juta orang di sekeliling kita dalam satu masa yang melihat sesuatu isu dalam berjuta-juta perspektif berbeza tak serupa kita. Kemampuan untuk menerima kewujudan berjuta-juta perspektif ini tanpa memaksa orang lain menerima hitam atau putih yang kita suka merupakan langkah pertama yang patut kita lakukan dalam memperbaiki kemampuan minda kita. Seseorang yang berdaya fikiran lemah hanya mampu memproses pemikiran hitam putih, keras berpegang bahawa hitam atau putih adalah solusi dan masalah utama tanpa mampu memahami wujud bermacam spektrum kelabu di antara kedua-dua warna. Sekian, terima kasih.